berhubung dengan apa pandangan, berhubung dengan konsert yang maksiat yang dibuat di Arab Saudi. Kata mereka itu menunjukkan ajaran Wahabi ataupun Salafi sukakan kemungkaran. Macam mana? Yang pertama, nak tuduh Saudi ni Wahabi ke Salafi ni tuduhan lah. Dia tak claim dia macam tu. Salafi tu mungkin dia claim lah, Wahabi tu dia tak claim. Dia tak kata dia Wahabi. Saudi tiba-tiba ada konsert yang mungkar yang berlaku di Riyadh seperti yang ditayangkan oleh banyak kita tengok dalam media sosial. Semua orang ulas. Maka kata orang-orang yang geng anti Saudi ni, anti ulama-ulama Saudi ini, menunjukkan mereka ni suka kemungkaran. Itulah ajaran Salafi tu. Saya bukan nak bincang konten ajaran tu, saya nak bintang klaim tu. Okey, kita buat tempat negeri lain pula. Di Mesir ada Al-Azhar. Masalah dia klaim dia Asy'ariyah Maturidiyah. Di Mesir ada tarian gelek separuh bogel. Macam-macam lah di Mesir tu, pelacuran lah apa semua ada. Siapa pernah pergi Mesir itu? Siapa pergi Mesir dia akan tahu daripada airport sampai ke jalan naik bas, semua ada tipu daya, penipu orang. Boleh kita kata yang tu ajaran Asy'ariyah Maturidiyah? Tak boleh. Di Malaysia ni mazhab utama dalam fiqh Syafi'i. Ada negeri tak Asy'ariyah Maturidiyah? Negeri dia ada pusat judi dalam Malaysia ni, di atas bukit tu. Ulama-ulama mereka tu setuju dengan judi ya? Boleh kata macam tu? Boleh kita kata ulama-ulama Azhar semuanya suka dengan tarian gelek separuh bogel? Boleh? Ni arak nama apa pula Ahmad ni? Macam-macam ada. Boleh kita kata tu mazhab Syafi'i? Ataupun ulama-ulama di Malaysia memang suka maksiat? Ini adalah cara fikir yang tak betul. Melainkan kalau ulama, bukan kita bela ulama Saudi, ada benda ulama Saudi yang kita pun tak setuju. Tapi tak bolehlah cara dakwah tu macam tu. Melainkan ulama dia keluar fatwa, boleh benda tu. Itu cerita lain. Dia tak keluar. Ulama dia pun ada yang kena tangkap, banyak yang komplain. So kita tak burden atas ulama-ulama dia selagi mana mereka tak pernah kata benda tu betul. Hal yang kedua ialah kita hendaklah tahu bahawasanya di samping kita pertahankan, kita tak kata, kita tak blame para ulama dia dalam kes-kes yang seperti ini, kita juga mengkritik ulama-ulama dia, Arab Saudi sendiri, di dalam beberapa keadaan. Liberalism mendapat sokongan banyak orang muda di Saudi, sebahagiannya boleh disalahkan ulama Saudi kerana kadang-kadang mereka tidak mengambil langkah yang lebih ke hadapan di dalam menangani kehendak-kehendak ini supaya lebih terarah. Siapa pergi baca di Arab Saudi, surah abang Arab dia okey, tapi surah khabar English dia memang dia campaign all out liberalism ni. Dan ulama tak baca yang English tu, so tak banyaklah komplain. Dalam masa yang sama, ulama-ulama dia pula tak terbuka dalam masalah muamalat. Dia bagus masalah akidah, masalah ibadah, ikut sunnah, tak apa. Tapi sifat muamalah ni dia luas, dia tak ambil ruang itu. Wanita tak boleh mandu kereta, wajibkan semua pakai purdah, pandangan yang sempit. Sedangkan dalam mazhab ada keluasan, patutnya dibuka keluasan itu. Muzik totally haram. Jadi tak ada apa di Arab Saudi yang mereka nak dapat hiburan. Semangat yang Nabi kata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, apabila Nabi melihat kepada tarian yang dibuat di masjid oleh orang Sudan atau Habasyah, riwayat menyebut Nabi kata, likai ta'lamal yahud anna fi dinina fushah wa inni bu'istu bil hanifiyyati samhah. Supaya Yahudi tahu bahawasanya di dalam agama kita ini ada keluasan, dan aku ini dibangkitkan dengan satu agama yang lurus lagi memaafkan. Maksudnya ialah siapa dengar Quran, tapi sometimes some people dia bukan fokus macam tu, dia nak nyanyi, dia beri, tetapi ada dawabit, ada disiplin dia. Bila dia tak bagi langsung, dia macam time bomb, dia duduk tunggu, dia pi luar
Saudi dia nak dengar semua.